kepada YouTuber semua, kesan daripada apa yang Menteri cakap ini, yang paling terkesan adalah YouTuber dan juga Facebooker. Apalagi yang tinggal kepada kita, apalagi yang tinggal kepada industri kreatif Malaysia. Saya harap semua YouTuber Malaysia bersatulah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini yang membuat berita dan juga reaksi. Baru saja dibincangkan di dalam parlimen. Satu tajuk yang mungkin memberi satu mimpi ngeri kepada YouTuber, TikTok dan juga mereka yang membuat video. Kerana baru sebentar tadi telah pun dinyatakan oleh Menteri Komunikasi Datuk Saifuddin Abdullah apabila beliau ditanya oleh daripada MP Keluang berkenaan dengan definisi filem. Jadi kata MP ataupun Menteri Komunikasi itu bahawa kita dengar dulu. Sebelum hamba pergi dengan lanjut, kita dengarkan dulu satu klip pendek yang hamba ambil daripada Kini TV berkenaan dengan semua penggambaran perlu lesen FINAS bahkan untuk media sosial pribadi. Okey, saya ulang sekali lagi. Semua penggambaran perlu lesen FINAS bahkan untuk media sosial pribadi. Kita start mula-mula sekali yang ditanya oleh MP Keluang. Keluang minta Menteri Komunikasi dan Multimedia menyatakan sama ada semua penerbit filem wajib memohon lesen pengeluaran filem serta surat perakuan penggambaran, tidak kira mereka adalah agensi media arus perdana atau media individu personal media yang menerbitkan filem di platform media sosial atau saluran tradisi. Okey, kita dengar pula apa jawab Menteri Komunikasi dan Multimedia Saifuddin Abdullah bila ditanya oleh MP Keluang berkenaan apakah semua penggambaran memerlukan lesen FINAS. Jadi kita dengar apa jawapan daripada Menteri Komunikasi dan juga Multimedia Saifuddin Abdullah. Silakan Yang Berhormat Menteri Komunikasi dan Multimedia. Jawab dalam masa 3 minit. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Terima kasih Ahli Yang Berhormat yang bertanya. Kementerian Komunikasi dan Multimedia melalui FINAS berfungsi bagi mengawasi aktiviti perfilman melalui usaha memelihara dan memajukan industri perfilman negara berdasarkan Akta Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia 1981 atau Akta 244 dan perundangan-perundangan kecil di bawahnya. Perbadanan mengeluarkan 3 jenis lesen kepada industri perfilman, iaitu pertama, lesen pengeluaran filem dan video, kedua, lesen pengedaran filem dan video, dan yang ketiga ialah lesen pemameran filem dan video. Merujuk kepada akta tersebut, Seksyen 22(1), tiada seseorang boleh mengambil bahagian dalam mana-mana aktiviti mengeluar, mengedar dan mempamer filem-filem atau mana-mana gabungan aktiviti-aktiviti yang dinyatakan dalam Seksyen 21(1), melainkan jika suatu lesen dikeluarkan yang memberi kuasa kepadanya untuk berbuat demikian. FINAS juga menerima, memproses dan mengeluarkan surat perakuan penggambaran SPP, sijil filem iklan buatan Malaysia MIM dan surat sokongan kemasukan pekerja asing PFA. Melalui syarat 1, syarat-syarat tambahan lesen pengeluaran filem di bawah peraturan 4 Perbadanan Kemajuan Filem Malaysia Pelesenan 1983 yang dikuatkuasakan, pemegang lesen jika membuat penggambaran filem hendaklah memaklumkan kepada perbadanan tidak lewat dari 7 hari sebelum membuat penggambaran sesuatu filem dimulakan melalui borang tertentu yang dikeluarkan oleh perbadanan. Dengan penghantaran borang tersebut, surat perakuan penggambaran SPP akan dikeluarkan oleh perbadanan. Sehubungan dengan itu, penerbit filem wajib memohon lesen pengeluaran filem serta surat perakuan penggambaran SPP, tidak kira mereka adalah agensi media, arus perdana atau media personal yang menerbitkan filem di platform media sosial atau saluran tradisi. Terima kasih. Sila soalan tambahan pertama. Okey, kalau saya faham daripada jawapan Menteri Komunikasi dan Multimedia ni, seolah-olah semua yang membuat filem ini dikenakan mestilah ada lesen yang dikeluarkan oleh FINAS. Dan memang MP Keluang tak puas hati, dia tanya sekali lagi, kita dengar pula apa
soalan daripada MP Keluang kepada Menteri Komunikasi lagi sekali. Ini soalan dia kali kedua. Terima kasih, Datuk Speaker. Terima kasih atas jawapan. Saya minta Menteri menjelaskan tentang kes yang Al Jazeera dikuatkuasa dengan Seksyen 22/1 Akta Finas 1981, iaitu seksyen yang Menteri sebut tadi. Tafsiran filem tu, sama ada tafsiran filem tu yang disebut dalam Akta Finas ni merangkumi semua filem termasuk TikTok ataupun IGTV yang semua dipamil dalam media sosial atau tidak. Kerana kalau akta ni dikuatkuasa dengan apa yang berlaku sekarang, maksudnya semua pengguna media sosial perlu mohon lesen dari Finas. Jadi minta Menteri memberi satu penjelasan yang jelas kepada seluruh rakyat Malaysia. Terima kasih. Okey. MP Keluang tolong tanya soalan yang ambo rasa semua nak tanya lah. Definisi filem tu. Adakah semua pengguna di Malaysia ni yang menggunakan TikTok ni perlu ada lesen? Jadi alhamdulillah MP Keluang telah pun tanya. So kita dengar pula jawapan Menteri apa definisi filem oleh yang ditafsirkan oleh Kementerian Komunikasi dan juga Multimedia. 2 minit 30 saat. Ya. Tafsiran filem di bawah Seksyen 2 Akta Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia 1981 Pindaan 2013 berbunyi seperti berikut. Filem-filem termasuk filem cerita, filem pendek, filem subjek ringkas, trailer, dokumentari, filem kecil iklan dan apa-apa rakaman pada apa-apa jenis bahan termasuk pita video dan ceper video berupa arca-arca bergerak sama ada disertai dengan bunyi atau tidak untuk dilihat oleh orang ramai atau mana-mana golongan orang ramai. Tuan Yang di-Pertua, kita memang menggalakkan semua orang, kecil besar, tua muda, individu atau organisasi untuk mengeluarkan apa-apa jenis filem seperti yang saya petik tadi, asalkan ia mengikut undang-undang yang ada, dan galakan kita adalah telus sebagai contoh. Kerana itu kita ada geran-geran yang disediakan oleh kerajaan. Kita ada dana kandungan digital, kita ada FIMI, Film in Malaysia Initiative dengan izin, dan semua itu tertakluk kepada peraturan yang sedia ada. Terima kasih. Saya jemput soalan. Okey. Itu jawapan yang dinyatakan oleh Menteri yang saya kira memang tidak menjawab soalan. Dia tidak jawab soalan, tapi kalau kita fahamnya sebenarnya memang dia mengatakan bahawa pengguna ataupun mereka yang menceburkan diri dalam bidang perfilman ataupun penggambaran ini mestilah ada lesen. Jadi di antara YouTuber yang awal mengeluarkan status adalah Project ataupun Jaafar Drama, tak silap saya nama dia, di FB dia, dan kita bacakan apa kata pengamal-pengamal ataupun pengguna media sosial yang buat filem. Kita dengar. Kita dengar, kita mau bacakan satu persatu lah yang menarik pada pandanganmu. Amo bacakan dulu status yang dikeluarkan oleh Jaafar Drama ataupun Project yang amo kira di antara otak jugalah dalam dunia YouTube ini. Status dia berbunyi, tak tahu nak kata apa dah. Benda yang senang nak disusahkan. Mungkin ada pro and con-nya, tapi kasihan sahabat-sahabat yang buat filem-filem pendek, panjang, video pendek, iklan di YouTube, Facebook pun kena buat lesen dengan Finas. Tak apa juga kalau urusan Finas ini semudah ABC. Harap ada penjelasan yang mudah dan jelas. Nanti supaya karya anak-anak muda tidak tersekat. Apa kata sahabat-sahabat tentang perkara ini? Jadi di antara yang menarik pandangan Nambu ada satu komen, dia kata akta ini adalah akta yang dibuat pada tahun 1981. Jadi kalau akta itu 1981 sudah pasti YouTube, TikTok, Facebook tidak ada lagi. Adakah akta ni boleh digunakan pakai kepada kami pengguna YouTube dan juga Facebook? Dan kita juga tengok, dan kalau kita baca rata-rata melahirkan rasa sangat sedih dan kecewa. Kerana pada pandangan pengguna YouTube, ini adalah permulaan kami untuk memulakan karya, permulaan kami untuk memulakan industri kreatif.
sudah pasti kami tidak ada duit yang banyak untuk buat lesen dan kami pun masih lagi tercari-cari bagaimana nak buat lesen. Tapi kalau saya baca dan kalau saya faham apa yang Menteri kata tadi, kalau perlu Finas keluarkan lesen ataupun kebenaran untuk buat penggambaran, itu memang sangat menyulitkan. Sebab kadang-kadang macam saya hari ni buat video, mari isu kita buat terus. Jadi hamba rasa kerajaan kena fikir cara lain dan ubah, tidak boleh dikenakan sama rata. Kalau kita buat begini, maknanya memang kerajaan menyekat industri kreatif negara Malaysia. Selepas ini, kalau kerajaan nak tengok industri filem, industri kreatif Malaysia mati dan rakyat Malaysia hanya dapat menonton filem-filem pendek, filem-filem di YouTube daripada Indonesia sahaja. Saya yakin industri filem Malaysia dan juga industri kreatif Malaysia akan hancur kerana undang-undang ini. Jadi yang berasa supaya ia menjadi kemudahan kepada kerajaan, menjadi kemudahan kepada rakyat dan sudah pasti ianya boleh membina kebaikan kepada seluruh rakyat Malaysia. YouTube hari ini kalau kita tengok memberi peluang pekerjaan yang banyak kepada rakyat Malaysia. Kalau dulu kita hanya menonton, hari ini kita boleh mengambil bahagian untuk sama-sama menjana pendapatan. Jadi sepatutnya kerajaan dia mestilah memudahkan urusan rakyat. Tapi saya tak tahulah kenapa. Tetapi inilah kerajaan Perikatan Nasional yang menjadi kerajaan tanpa manifesto. Kerajaan tanpa undi rakyat, hari ini dia menjadi kerajaan. Jadi ialah ia nak sangat menyusahkan kita. Dan ambo harap kalau betul lah ini arahan kerajaan, ambo menyeru kepada semua YouTuber Malaysia, bersatulah melawan akta ini, bersatulah supaya kerajaan mengubah dan tarik balik. Saya sekali lagi mengajak kepada semua, tak kira yang buat filem pendek di YouTube ataupun Facebook, TikTok ataupun Instagram, bersatulah kita lawan. Janganlah kita pandang pandangan politik sesiapa yang terlibat dalam YouTube, Facebook ini, tetapi kita tengok kepada isu. Sokong ikut tajuk, sokong ikut isu. Dan saya juga nak tanya kepada Didi Konika yang menjadi pejuang ataupun penyokong kuat kerajaan hari ini, adakah beliau akan membuat satu video tour kepada kerajaan hari ini? Dan saya kira kalaulah kerajaan mengambil kira kerana satu isu yang kerana isu Al Jazeera ini nak dibuatkan satu undang-undang ketat kepada kami, sepatutnya telefon ini juga kita patut kenakan lesen. Kerana kalau pengguna tidak share, tidak kongsikan video ini, dia tidak akan pergi jauh. Jadi mungkin kalau nak menyelamatkan negara daripada video-video yang berbau fitnah, berbau hasutan ini, saya kira telefon juga diperlukan lesen. Dan saya kira juga bukan setakat itu, kerana sudah pasti manusia yang kongsikan video ini. Maka saya kira manusia juga perlu dikenakan lesen untuk hidup. Lepas tu kita kenakan lesen untuk udara. Ya mungkin itulah yang boleh menyelamatkan negara Malaysia, yang boleh menyelamatkan Perikatan Nasional yang tidak ada manifesto ini. Jadi saya harap sekali lagi kepada rakyat Malaysia yang menonton video ini, untuk makluman anda, setakat kefahaman saya, kalau betul lah apa yang saya faham tadi, kalau semua yang nak buat video kena ada lesen, tidak ada lagi video-video nostalgia family kita. Kalau ada mungkin kita boleh simpan dalam kamera saja. Tetapi sebenarnya ada juga yang buat video dan masukkan dalam YouTube bukanlah semata-mata untuk pamer ataupun nak tunjuk ke orang nak cari duit, tetapi dia nak simpan memori itu di Facebook kerana pada pandangan dia itu lebih selamat. Kalau kita simpan dalam telefon ni, mungkin telefon boleh rosak, memori boleh hilang. Jadi ada juga yang buat video yang edit-edit masuk dalam Facebook, masuk dalam YouTube untuk simpanan peribadi. Tetapi kalau kita dengar jawapan menteri tadi yang memang tidak berkeyakinan, dan bila ditanya, memang saya faham semua adik kakak. Jadi saya sekali lagi mengajak kepada YouTuber, kita kena strength, kita kena bersatu dalam isu ini supaya kita tidak ditindas. Kita pasca COVID, semua kita ada duit. Semua kita adalah kesusahan. Dan ada yang mula menjadikan YouTube sebagai pendapatan utama, yang dah mula buat studio. Jadi saya haraplah kajian fikirlah benda ni, kerana YouTube boleh membantu rakyat dan juga membantu industri kreatif Malaysia. Hari ni kalau kita tengok video-video yang sangat menarik daripada sahabat kita di seberang, video dapat Indonesia, sepatutnya kerajaan Malaysia harus menyuntik
semangat, memberi sokongan dan bantuan kepada rakyat Malaysia supaya buat banyak lagi video-video yang kreatif. Dan saya kira Kelantan di antara banyak juga YouTuber kreatif di Kelantan. Termasuk video-video yang buat review telefon, laptop. Memang banyaklah yang akan terjejas. Kerana dalam filem itu bukan hanya orang buat filem untuk ataupun video untuk mempamerkan drama. Ada juga yang buat untuk buat promosi iklan telefon, iklan makanan dan macam-macam lagi. Jadi saya harap sekali lagi kepada kerajaan, berfikirlah sebagai pembela rakyat. Bukan semata-mata nak menyusahkan rakyat. Saya harap kerajaan yang tidak ada manifesto ini, yang tidak dipilih rakyat, walaupun kamu tidak dipilih rakyat, tetapi duduklah bersama rakyat. Dan kalau kerajaan hari ini tidak mendengar kata-kata rakyat, tidak mendengar rayuan daripada YouTuber, Facebooker yang buat video, kita kena buat sesuatu, kawan. InsyaAllah kita tengok dan lihat dulu, kita tunggu dulu kenyataan rasmi. Tetapi tadi kenyataan ini telah pun dibaca di dalam Parlimen, di mana Parlimen adalah mesyuarat tertinggi dalam negara Malaysia. Cuma kita dengar baliklah ulasan, mungkin ada ulasan lain selepas ini. So kita tunggu selanjutnya. Sebelum saya berakhir, saya sekali lagi nak minta kepada sahabat kita Didi Konika supaya buat juga video parodi tentang isu ini. Barulah Adil belum ni dia gagah buat video parodi Pakatan Harapan. Jadi buat juga video parodi tentang ini kerana saya yakin Didi Konika dan sahabat-sahabat kita yang lain juga terkesan akibat apa yang dinyatakan oleh menteri dalam isu ini. Jadi terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menonton video hamba. Kepada yang belum subscribe, subscribe dan tekan loceng. Dan hamba harap sangat jangan tekan skip ketika ada iklan itu saja untuk yang boleh membantu hamba. InsyaAllah terima kasih. Sebarkan video ini kepada YouTuber. Bersatulah YouTuber, rakyat bersama anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.